Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan ikan gupi. Ini adalah ahli kumpulan kami. Ikan gupi adalah salah satu spesies ikan air tawar yang sangat popular di kalangan pecinta ikan hias. Berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan, ikan ini telah tersebar ke seluruh dunia kerana keindahan dan kemudahannya untuk dipelihara. Selain itu, kita juga mempunyai banyak jenis-jenis ikan gupi. Yang pertama, untuk jenis ekor, kita mempunyai layer tail dengan delta. Selain itu, juga mempunyai jenis bola seperti leopard dengan mosaic. Kita juga mempunyai untuk jenis warna. Contohnya bagi black dengan albino. Yang last adalah untuk khusus. Jenis khusus untuk ikan gupi mempunyai antler dengan dumbbell ear. Hari ini saya ingin berkongsi tentang perbezaan antara ikan gupi jantan dan betina. Pertama, dari segi saiz badan, ikan gupi jantan lebih kecil dan langsing, manakala ikan betina lebih besar dan gemuk, terutamanya apabila sedang hamil. Seterusnya, dari segi warna badan, ikan jantan mempunyai warna yang lebih cerah dan menarik dengan corak yang berbagai. Sebaliknya, ikan betina mempunyai warna yang lebih pudar dan corak yang lebih ringkas. Sirip juga merupakan satu perbezaan utama. Sirip ekor dan sirip punggung ikan jantan lebih panjang dan lebar, manakala sirip ikan betina lebih pendek dan kecil. Dari segi alat kelamin, ikan jantan mempunyai gonopodium, iaitu sirip anak yang termodifikasi untuk pembiakan. Ikan betina pula tiada gonopodium, tetapi perut berhampiran anus lebih besar, terutama apabila ia sedang mengandung. Akhir sekali, dari segi tingkat laku, ikan gupi jantan lebih aktif dan sering menggejak betina, manakala ikan betina lebih pasif. Selain itu, ikan betina yang hamil akan menunjukkan binti gelap atau gravid spot di bahagian berhampiran anus. Kesimpulannya, dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat mengenal pasti jantina ikan gupi dengan mudah, terutamanya jika kita ingin membiakkan ikan ini. Sekian sahaja perkongsian saya hari ini. Pagi kepada semua. Nama saya Tan Tiaci, nombor bateri 291408. Sekarang saya akan bentang tentang penyediaan akuarium. Yang pertama adalah saiz akuarium. Ikan gupi memerlukan ruang yang cukup untuk berenang. Akuarium dengan kapasiti minimal 10 liter adalah sesuai untuk beberapa ekor gupi. Lebih besar akuarium, lebih baik lagi untuk kesihatan ikan gupi. Selain itu adalah suhu air. Suhu air yang ideal adalah antara 22 sehingga 28 darjah Celsius. Gunakan pemanas air jika perlu untuk menjaga suhu tersebut, terutamanya dalam cuaca sejuk. Seterusnya adalah sistem penapisan. Sistem penapisan yang baik adalah penting untuk menjaga kebersihan air dan menghilangkan bahan-bahan toksik. Pastikan penapis tidak terlalu kuat sehingga ikan boleh berenang dengan selesa tanpa dibawa arus. Yang terakhir adalah pencahayaan dan hiasan. Pencahayaan yang sesuai dan hiasan seperti tanaman akuatik, kerikil dan batu-batuan boleh mencipta persekitaran yang menarik dan selesa bagi ikan gupi. Memilih induk ikan gupi yang berkualiti adalah langkah penting untuk memastikan keturunan yang sihat dan cantik. Berikut adalah cara-cara memilih induk ikan gupi. Pertama, ialah perhatikan keadaan fizikal seperti badan sihat. Pilih ikan yang tidak mempunyai kecacatan seperti sirip yang terkoyak, sisir rosak atau tubuh yang bengkok, dan warna terang. Pastikan warna tubuh ikan terang dan jelas, menunjukkan ikan dalam keadaan sihat. Seterusnya, saiz dan bentuk badan ikan gupi. Untuk betina, pilih betina yang lebih besar dan mempunyai perut yang bulat. Ini menunjukkan ia matang dan mampu menghasilkan banyak anak. Apabila jantan pula, pilih jantan yang ramping dengan sirip ekor dan dorsal yang panjang serta lebar untuk menyebabkan ciri genetik yang baik. Ketiga ialah pilih ikan yang berenang aktif dan responsif terhadap pergerakan. Ikan yang lesu mungkin tidak sihat. Cara yang seterusnya ialah ciri genetik yang dikehendaki. Kita perlu pilih induk dengan corak dan warna yang sesuai dengan maklumat
pembiakan anda, seperti jenis half moon atau jenis lain yang popular. Dan juga kita kena elakkan ikan dengan tanda-tanda penyakit genetik seperti tulang belakang bengkok. Di samping itu, usia yang sesuai juga penting untuk memilih ikan gupi yang berkualiti. Pilih ikan yang berusia antara 3 hingga 6 bulan kerana ini adalah usia matang dan produktif untuk pembiakan. Dan juga kita kena pemeriksaan kesihatan ikan gupi. Perhatikan tanda-tanda penyakit seperti bintik putih, sirip berkepak atau ikan yang sering bergesel pada permukaan akuarium. Dengan induk yang berkualiti, peluang untuk mendapatkan anak ikan yang cantik dan sihat akan lebih tinggi. Pastikan juga menyediakan persekitaran akuarium yang bersih dan sesuai untuk pembiakan. Pemijahan ikan gupi adalah proses pembiakan ikan gupi yang berlaku secara alami. Untuk memastikan pemijahan ikan gupi berjaya, kita perlu menyediakan akuarium pemijahan. Pertama, gunakan akuarium kecil antara 10 hingga 20 liter yang berasingan untuk pemijahan. Dan juga pastikan suhu air berada pada 24 hingga 28 degree Celsius dan air bersih serta bebas klorin. Kita boleh gunakan penapis sperm untuk mengelakkan anak ikan tersebut. Seterusnya, letakkan tumbuhan seperti java moss atau Anacharis untuk memberi tempat persembunyian kepada anak ikan. Kedua, kita perlu pilih induk yang berkualiti. Untuk jantan, pilih ikan jantan yang sehat, berwarna terang dan aktif. Betina pula, pilih ikan betina yang besar, perutnya bulat dan menunjukkan tanda-tanda kehamilan seperti bintik gravy yang gelap di bahagian perut. Langkah yang ketiga ialah masukkan ikan jantan dan betina ke akuarium pemijahan. Biasanya seekor betina boleh digadingkan dengan 1 atau 2 ekor jantan untuk meningkatkan peluang pembiakan. Dan biarkan mereka dalam akuarium selama beberapa hari hingga proses pembiakan berlaku. Langkah yang seterusnya ialah perhatikan tanda-tanda kehamilan ikan betina. Selepas pemijahan, ikan betina akan mengandung. Tanda-tandanya termasuk perut yang semakin membesar dan bintik gravy yang berada di dekat sirip ekor menjadi lebih gelap. Tempoh kehamilan biasanya 21 hingga 30 hari, tetapi juga bergantung pada suhu air dan kesihatan ikan. Akhirnya, apabila perut betina kelihatan sangat besar, pindahkan ia ke akuarium berasingan dengan banyak tumbuhan atau gunakan kotak kelahiran. Ini boleh mengelakkan anak ikan dimakan oleh ibu atau ikan lain. Proses ini memerlukan kesabaran, tetapi dengan penjagaan yang betul, anda boleh mendapatkan generasi gupi yang sehat dan cantik. Selamat pagi kepada semua. Nama saya Lau Shenjing. Hari ini saya akan membentangkan bahawa penjagaan gupi betina mengandung. Pada pertamanya, perhatikan tanda-tanda kehamilan iaitu perut membesar dan muncul tombol gelap di bahagian bawah perut. Yang kedua ialah memberikan makanan berkualiti tinggi seperti pelet kecil atau cacing garam kepada gupi betina yang mengandung. Tingkatkan frekuensi makanan tetapi pastikan tidak berkelebihan untuk menjaga kebersihan air. Suhu air dalam 25 hingga 28 darjah dan pH airnya dalam 6.8 hingga 7.8. Masukkan tanaman akuatik seperti java moss atau hornwort untuk memberikan ruang persembunyian kepada ikan gupi selepas melahirkan anak. Jika boleh, pindahkan betina mengandung ke tangki berasingan untuk mengurangkan tekanan dan risiko anak dimakan oleh ikan lain. Seterusnya antara merupakan proses penetasan anak gupi. Yang pertamanya pemantauan melahirkan, iaitu betina biasanya melahirkan dalam masa 1 hingga 6 jam. Anak gupi yang baru lahir akan terus berenang ke bahagian dasar atau mencari tempat perlindungan. Yang kedua adalah pisahkan betina selepas melahirkan. Kita kena segera pindahkan betina ke tangki asal selepas selesaikan melahir untuk mencegah anak-anak dimakan. Yang ketiga ialah gunakan tangki berasingan. Anak gupi boleh diletakkan dalam kotak penetasan khas untuk melindungi mereka daripada ikan dewasa. Selain itu, yang berikut merupakan penjagaan anak gupi. Pemakanan anak gupi iaitu pada hari pertamanya, anak gupi akan makan sisa kuning telur dalam tubuh mereka. Pada hari berikutnya, berikan makanan halus seperti serbuk belek khusus fry, infusoria atau kuning telur rebus yang dihancurkan kepada anak gupi. Berikan makanan 3 hingga 4 kali sehari dalam jumlah yang kecil. Kualiti air iaitu jaga suhu air di sekitar 26 hingga 4 darjah untuk mempercepat pertumbuhan. Tukar air
10 hingga 50% setiap 2 atau 3 hari untuk memastikan kebersihan dan kadar oksigen yang mencukupi kepada anak gupi. Yang ketiga ialah pencahayaan. Memberikan pencahayaan selama 8 hingga 12 jam sehari untuk menyokong perkembangan anak ikan. Seterusnya, selepas 2 hingga 3 minggu, pisahkan anak gupi yang lebih besar daripada yang lebih kecil untuk mengelakkan kanibalisme. Pada akhirnya, anak gupi yang boleh dipindahkan ke tangki utama apabila mereka cukup besar, biasanya 1,5 hingga 2 cm untuk menghindari pemasangan oleh ikan dewasa. Sekarang saya akan meneruskan topik tentang pemakanan ikan gupi. Ikan gupi memerlukan diet yang seimbang termasuk makanan kering dan hidup. Berikan makanan secara berkala 2 kali sehari dalam kuantiti yang boleh dihabiskan dalam beberapa minit untuk mengelakkan pembajaran dan pencemaran air. Ia telah mengandungi 2 jenis makanan iaitu makanan kering dan makanan hidup. Makanan kering merupakan makanan ikan gupi yang berkualiti tinggi yang mengandungi protein dan vitamin. Manakala makanan hidup ialah lawa nyamuk, cacing darah, beku dan daphnia adalah tambahan yang baik untuk diet ikan gupi dan membantu menjaga kesihatan mereka. Ikan gupi adalah sejenis ikan yang mudah dipelihara, namun ikan gupi juga mudah mati. Kesalahan pertama yang pemula selalu dilakukan adalah terus masukkan ikan gupi yang baru dibeli ke dalam bekas yang disediakan. Jadi, jangan terus masukkan ikan yang baru dibeli ke dalam air yang baru disediakan sebab ikan akan menjadi stres dengan perubahan pH dan suhu air secara mendadak dan ini boleh menyebabkan ikan mati. Sepatutnya kita kena rendamkan plastik bag yang berisi ikan tadi dalam bekas yang kita sediakan supaya suhu dalam plastik tadi sama dengan suhu dalam bekas lebih kurang 20 minit. Setelah itu baru masukkan ikan yang dalam plastik tadi secara perlahan supaya nilai pH tidak berubah secara drastik. Kedua adalah memberikan makanan kepada ikan gupi dengan jumlah yang berlebihan. Sepatutnya kita memberikan makanan kepada ikan secara berkala. Contohnya 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Sudah cukup. Dan jumlah makanan tidak boleh terlalu berlebihan sebab akan mengkotorkan air tersebut jika makanan tidak habis dimakan. Makanan yang terlarut dalam air akan menyebabkan penyakit kepada ikan. Seterusnya, kita mengasingkan ikan yang sakit atau mati di dalam akuarium atau bekas. Sepatutnya perlu membuangkan ikan yang sakit atau mati supaya penyakit tidak menjangkiti kepada ikan-ikan lain di dalam akuarium ataupun bekas. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Selepas itu, gantikan air baru ke dalam akuarium atau bekas. Tambahkan sedikit garam, ikan dan ubat anti-white spot supaya ikan yang sehat tidak dijangkiti dengan penyakit. Yang keempat adalah menggunakan penapis filter yang terlalu kuat di dalam akuarium. Sepatutnya, wajar menggunakan filter air yang bersesuaian dengan ikan gupi sebab ikan gupi hidup di dalam air yang tenang. Jadi, cadangkan gunakan top filter ataupun sponge filter untuk mengelakkan kepekatan air terlalu tinggi. Ikan gupi adalah ikan hias air tawar yang popular kerana keindahan warna, bentuk ekor yang beragam dan kemudahan perawatan. Ikan ini mudah untuk membiak dan memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai kondisi air. Dengan keunikannya, ikan gupi tidak hanya mempercantik akuarium tetapi juga memiliki potensi ekonomi tinggi bagi yang ingin membudidayakan.